Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, untuk hari ini kita akan masuk bab baru, iaitu bab 5, ungkapan algebra. Ungkapan algebra. Okey, so cikgu harap semua pelajar dah bersedia dengan buku teks dan buku latihan matematik, dan cikgu harap awak dapat salin semua nota yang cikgu kongsi pada hari ini. Okey, so ungkapan algebra. Okey, algebra ni adalah salah satu bidang cabang dalam matematik, yang satu teori yang dijumpai oleh ahli matematik nama dia Al-Khwarizmi. Awak boleh tengok buku teks muka surat 105 Okey, jadi ada satu perkataan yang paling penting, satu istilah yang awak perlu tahu sebelum kita memahami maksud ungkapan algebra. So, sebelum kita masuk ungkapan, apa itu ungkapan algebra, cikgu nak bagi tahu awak satu istilah, iaitu pemboleh ubah. Kita kena berkenalan dulu apa itu pemboleh ubah. So, cikgu nak bagi contoh dulu. Katakanlah setiap hari cikgu berulang-alik. Setiap hari saya berulang-alik daripada sekolah ke rumah. Terbalik, daripada rumah ke sekolah. Setiap hari cikgu berulang-alik daripada rumah ke sekolah. Okey, jadi awak tahu tak jarak rumah cikgu ke sekolah? Mesti awak tak tahu kan? Jadi cikgu boleh kata nilai jarak antara rumah cikgu ke sekolah adalah X kilometer. Okey, saya ganti dengan X kilometer. Okey, so ni jarak dalam bentuk kilometer. Berapa masa yang cikgu ambil daripada rumah ke sekolah ni? Masa yang cikgu ambil untuk sampai ke sekolah. Okey, jadi masa ni unit dia minit lah. Okey, awak tahu tak? Kalau jadi cikgu boleh kata masa yang cikgu ambil adalah Y minit. Kalau cikgu naik kereta. Okey, kalau cikgu naik bas nak ke sekolah, agak-agak sama tak dengan masa cikgu naik kereta? So, bas berhenti-berhenti kan? Jadi tak sama. Jadi cikgu boleh kata masa tu adalah Z minit. So, dekat sini X, Y dan Z ini adalah pengganti kepada satu nilai yang awak tidak ketahui, yang kita tak ketahui. So, ni X, Y dan Z ini adalah pemboleh ubah. Faham tak? Saya harap semua orang faham apa itu pemboleh ubah. So, pemboleh ubah adalah suatu kuantiti yang tidak diketahui nilainya. Okey? Adalah kuantiti yang tidak diketahui nilai dia. Ketahui nilainya. Okey, ini adalah maksud pemboleh ubah. Jadi, nilai tu kita tak tahu. Kalau nilai kita tahu, dia adalah satu figure, satu nombor. 100 km ke, 20 km ke, atau minit ni mungkin 40 minit, mungkin 60 minit. Jadi, nilai tu kita ketahui. Tapi sebab kita tak tahu nilai tu, jadi kita gantikan je dengan apa-apa saja huruf yang sesuai daripada A hinggalah Z. Mana-mana. Tapi yang paling kerap digunakan adalah X, Y dan Z. Okey, faham ya? Itu pemboleh ubah. Okey, so kita masuk terus ke muka surat 107. Saya guna minta awak buka muka surat 107 sekarang. So, kita kenal terus apa itu ungkapan algebra. Muka surat 107. Okey.
sebelum cikgu terlupa kat sini, untuk pemboleh ubah ni ada dua jenis. Okey, satu pemboleh ubah yang boleh berubah, satu pemboleh ubah tetap. Okey ya, dia ada dua. Satu dia boleh berubah. Yang kedua, dia adalah pemboleh ubah tetap. Okey, so jarak ni awak rasa pemboleh ubah yang berubah ke atau pemboleh berubah yang tetap? Rumah cikgu bergerak-gerak ke kalau daripada sekolah ke rumah? Tak kan, tetap kan, satu masih kat sini lah. Sekolah tu pun tetap lah dekat TTTI. Okey, jadi jarak dia akan sentiasa tetap. Tak kisahlah saya naik kereta ke, cikgu naik bas ke, dia tetaplah X kilometer. Tapi masa akan berubah mengikut kenderaan yang cikgu naik. Faham? Jadi masa ni adalah pemboleh ubah yang boleh berubah. Banyaklah contoh-contoh lain, tapi nanti kalau awak sentiasa buat latihan, awak akan dapat kenal pasti yang mana pemboleh ubah tetap, yang mana pemboleh ubah boleh berubah. Okey, so sekarang kita masuk terus bab kita, iaitu ungkapan algebra. Cikgu nak awak buka muka surat 107. Cikgu akan terangkan satu persatu macam mana terhasilnya ungkapan algebra. Okey, bagaimanakah anda menerbitkan ungkapan algebra daripada satu situasi? Tengok situasi bongkar kayu ya. Saya harap sangat pelajar buka muka surat 107 sekarang. Okey, situasi pertama. Okey, kita katakanlah cikgu lukis saya ada satu beg. Okey, dalam beg saya ni ada blok kayu. Okey, saya tak tahulah berapa banyak blok kayu kat dalam beg ni. Jadi saya kata dekat dalam beg saya ni ada X blok kayu. So berapa jumlah blok kayu yang ada dalam beg saya ni? Ada berapa jumlah? Ada X lah kan? Itu saja yang ada kan? Okey. So jumlah dia adalah X. Okey. Kat situasi saya yang kedua, katakanlah beg saya ni yang memang asalnya ada X ni, kita tukar colour balik lah. Okey. Okey. Beg yang sama ni, okey, X, cikgu tambah lagi dengan 3 bongkah kayu baru. Okey, cikgu tambah dengan 3 bongkah kayu. Okey, ni gambar bongkah kayu lah, warna merah. 1, 2, 3. So, berapa sekarang jumlah bongkah kayu yang cikgu ada? Asalnya ada X kan? Asalnya memang sedia ada ni X kan? Jadi sekarang ada X tambah 3. Faham? Jumlah bongkah kayu dekat dalam beg cikgu ni. Okey. So ini situasi dia. Okey, situasi yang ketiga. Ni cikgu ikut semua yang dalam buku teks ya. Awak boleh rujuk buku teks. Okey. Beg yang sama, bongkah kayu tadi ada X. Cikgu sekarang keluarkan 4 bongkah kayu. Ni cikgu tambah. Okey, yang cikgu tambah. Ni cikgu keluarkan. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, so sekarang ada berapa bilangan dia? Bilangan asal dia X kan? Yang kita keluarkan berapa? So kita tolak 4. Berapa jumlah bongkah kayu kat dalam beg yang ketiga ni? X tolak 4. Okey? Sensitif pula skrin ni. Okey, situasi seterusnya. Yang keempat. Okey, cikgu ada 2 bags yang sama. 1, 2. Ada kedua-dua beg ni ada bilangan dia X. So awak tengok sekarang. Cikgu ada X tambah X. Faham? Okey, so cikgu ada kat sini X tambah X. Ada berapa X? Ada 2 X. Ataupun cikgu boleh kata ada 2 buah
beg X yang sama. Jadi kita ada 2 darab X. Juga jawapan dia adalah sama 2X. Faham ya? Okey, maknanya 2X ni akan terhasil daripada X tambah X ataupun 2 darab X. Sama juga kalau cikgu kata huruf Y. Cikgu sini. Y cikgu, Y tambah Y. Samalah juga 2Y. Apple tambah apple. Ada berapa apple? 2 apple. Faham? Okay. Kalau cikgu ada 3Y, Y tambah Y tambah Y. Ada berapa Y sekarang? Ada 3Y. Sama tak kalau cikgu cakap ada 3 kali Y kat sini? Sama kan? Awak kena faham yang ni. Dia tak sama tau. Cikgu, ramai pelajar kesilapan dia dekat sini. Apa dia buat adalah dia buat X tambah 3X. So ini adalah salah. Ya, kena ingat ya, ni adalah salah. Jangan buat 3X. X tambah 3 adalah X tambah 3. Tapi 3 kali X adalah 3X. Okey? So, kita masuk balik. Situasi yang kelima. 2 bags masing-masing mengandungi X. Oh, cikgu tersilap. Oh, tu bahagi. Okey, kelas saya tersilap ya. Sorry. Mana pen cikgu pakai tadi ya? Okey, ni nombor 5 kat sini. Kalau tengok buku teks ni adalah contoh yang kelima. Ni contoh yang keempat. Okey, yang mana satu beg tu dibahagi 2. Okey, saya ada satu beg X. Saya bagi kepada 2 orang. Orang pertama, ni orang kedua. Okey, jadi situasi saya sekarang ada berapa? X saya ni sekarang, jumlah X saya sekarang ada berapa? Kelas? Ada bagi 2 lah. Okey, faham? X bahagi 2. Maknanya X per 2. Faham? So, X per 2 jawapannya. Bilangan blok tu sekarang. Okey. Ni cikgu nombor 5 ni saya terus skip. Okey, sekarang kita masuk situasi yang ke-6. Okey, situasi yang ke-6. Okey, situasi ke-6 ni dia special sikit. Okey, iaitu saya ada 2 beg yang sama. 1 X tambah 1 beg X lagi. Okey, lepas tu saya ada satu beg lain. Beg ni kurus sikit ke apa kan? Okey, beg ini adalah beg Y. Okey, ini adalah beg Y. Faham? Okey, dan tambah lagi dengan 2 blok lain. 2 blok kayu lain. 1, 2. So, sekarang berapa jumlah blok cikgu? Boleh? Ada berapa sekarang jumlah blok yang kamu ada? Kamu ada buku teks pun kan? Kami awak kan? So, sekarang jumlah dia adalah X tambah X tambah Y tambah 2. X tambah X boleh kan? Jadi 2X. Jadi jawapannya 2X tambah Y tambah 2. So, ini adalah nilai blok dekat nombor 6 ni. Okey, saya sambung dan akhir sekali yang ke-7. 2 blok masing-masing mengandungi 2 beg masing-masing mengandungi X blok kayu dengan jisim setiap blok kayu adalah P gram. Okey, so situasi yang ke-7 adalah awak ada beg blok X ni, setiap satu blok ni adalah P gram. Yang ni pun P gram. Jadi berapa berat dia? Okey, cikgu bagi contoh kat sini kalau awak tak faham, tak nampak. Katakanlah cikgu ada kat dalam ni, blok ni ada 10 blok. Beg yang ni pun cikgu ada 10 blok. Okey, berat blok beg ni adalah 500 gram. Beg ni pun 500 gram. Faham? Okey, sekarang ni berapa berat? Berapa berat beg ni? Ada 2 beg kan? Ada berapa blok? 1 beg. Ada berat? 500 gram. So, jumlah semua berat 2 kali 10 kali 500 gram.
Satu beg ada 10 blok. Setiap berat beg ni adalah 500 gram. Jadi berapa berat ni? Satu beg ni berat dia berapa? 500 kali 10. Faham tak? 5 kilo. 500 kali 10. 500 gram kali 10. Ada berapa beg? Ada 2 beg. Tu cikgu buat tadi. 2 kali 10 kali 500. Samalah. Terbalik pun. Okey, jadi jawapannya adalah 2,000. 5,000 20,000 gram ataupun 20 kilogram. Faham? Okey, ni contoh. Ni contoh sahaja. Contoh. Situasi yang sebenarnya adalah ni. Maknanya kat sini ada 2 beg. 2 beg kali bilangan blok dia X. Berapa berat dia? P gram. So, 2 kali X. 2X kali P. 2P gram. Faham? 2X. Biasanya kalau ikut susunan kat sini. Biasanya susunan kat sini kita kena apa ni? Susun ikut alfabet. A hingga Z mana dulu. Jadi kita akan jumpa P dulu kan. 2PX gram. Faham? Cikgu harap awak faham lah. Untuk maksud ungkapan algebra. Untuk macam mana menghasilkan, macam mana terhasilnya ungkapan algebra kat sini. Okey, jadi apa itu ungkapan algebra? Tak masuk lagi ni. Ini baru menghasilkan ungkapan algebra. Okey, apa itu ungkapan algebra? So, ini semua adalah ungkapan algebra. Inilah. X tambah 3 ni ungkapan algebra. Faham? X ni pun adalah ungkapan algebra. X ni ungkapan algebra. X tambah 3 ni ungkapan algebra. X tolak 4 ni ungkapan algebra. 2X ni ungkapan algebra. X per 2 ni ungkapan algebra. Ini lagi panjang ungkapan algebranya ni. 2X tambah Y tambah 2 dan ni 2PX gram. Inilah yang dinamakan dengan ungkapan algebra. Okey. So, ungkapan algebra ni terhasil ungkapan algebra ni terhasil daripada besar pula pen cikgu ni. Ya Allah, hai. Contoh ungkapan algebra ni. Okey, cikgu bagi contoh. 2X tambah Y tambah 2. Ini adalah ungkapan algebra. Okey, faham Okey, ini adalah ungkapan algebra. Okey, tapi setiap satu benda ni adalah sebutan algebra. Setiap satu ni adalah namanya sebutan. Dalam satu pernyataan ni namanya satu ungkapan algebra. Tapi untuk setiap satu benda ni, dia adalah sebutan. So, untuk 2X tambah Y tambah 2, ada berapa sebutan kat sini? Ni 1, ni 1, ni 1. So, ada 3 sebutan. Faham tak? Awak kena tahu apa itu ungkapan, apa itu sebutan. Sebab nanti tak apa-apa tak kalau keluar tu peksa tu. Ya Allah, hai, macam-macam awak jawab. Okey, cikgu nak bagi lagi contoh. Ni pen. Okey. Apa ya? Contoh. Okey. X per 2 tambah PQ tambah 6 tambah 2. Ada berapa ni sekarang ni? Sekarang ni ada berapa? Ni 1, ni 2, ni 3, ni 4. Walaupun 6 tambah 2 ni awak boleh selesaikan jadi 8. Tak, dalam ungkapan algebra kat sini ni kita ada 4 sebutan. Faham?
Nah, sebab lepas ni awak kena tahu mana satu sebutan tak sama, mana satu sebutan sama. Sebutan serupa, sebutan tak serupa. Jadi kena tahulah apa itu sebutan. Sebutan ni yang bergabung menjadi ungkapan. Bukan bergabung meletup. Macam bergabung menjadi ungkapan. Okey. Kenapa kita kena tahu sebutan ni? Sebab cikgu cakap tadi, nanti awak akan belajar sebutan serupa dengan sebutan tak serupa. Yang mana sebutan serupa tu kita boleh selesaikan dia. Sebutan tak serupa tu kita tak boleh selesaikan dia. Okey, jadi sebelum kita masuk tu, Okey, bagaimana anda menentukan nilai ungkapan? Belum. Tulis satu. Okey, saya nak awak buka muka surat 108. Okey, buka muka surat 108. Tengok latih diri 5.1b. Okey. Tengok soalan nombor 1. Tulis satu ungkapan algebra bagi setiap situasi berikut. A. Tolak 7 daripada suatu nombor X. Tolak 7 daripada suatu nombor X. So, awak ada satu nombor X. Macam nak selesaikan dia, awak ada satu nombor X. Awak kena tolak berapa? 7. Inilah jawapan dia. Faham? Ni je, senang. Jangan risau. Awak biasa nanti tak apa-apa tak jawab. Benda ni aduh, senang je. Hasil tambah Y dan X dibagi dengan 9. Okey, hasil tambah dibagi 9. So, maknanya kat sini hasil tambah Y dan X. Maknanya Y kena tambah X. Lepas tu kena bahagi dengan 9. Senang tak? Tu je lah jawapannya. Boleh? Okey, C. Jumlah orang bagi X buah kemah jika setiap kemah memuatkan 4 orang. Dia kata X buah kemah. X buah kemah. Okey, setiap satu kemah ada 4 orang. Jadi maknanya 4 kali X sama dengan 4X. Okey? Boleh? Tu jawapannya. Okey, D. Boleh tak D dan E awak buat sendiri. Latihan Latihan. Tak payah salin soalan. Suara cikgu dah serak dah ni. Okey, so kita masuk seterusnya bagaimana nak menentukan nilai bagi satu ungkapan. Okey, sekarang pergi muka surat 109. Okey, dekat muka surat 109 ni macam mana kita nak cari nilai ungkapan algebra. Okey, cikgu bagi contoh kat sini Katakanlah saya ada 3 kelas matematik tingkatan 1 yang saya ajar, iaitu 1 sigma, 1 tetra dan 1 omega. Okey, ini 3 kelas yang cikgu ajar. Cikgu tak tahu bilangan kelas ni. Kelas ni adalah X, kelas ni adalah Y dan kelas ni adalah Z. Okey, so ada seorang cikgu ni beritahu cikgu. Okey, bilangan X tu adalah 22 orang. Dia kata bilangan Y adalah 35 orang. Dan bilangan Z adalah 29 orang. Tinggal perkataan orang ni ORG orang. Okey, so soalannya berapakah jumlah pelajar yang cikgu ajar untuk tingkatan 1? Jumlah pelajar tingkatan 1 yang cikgu ajar.
Okey, jadi kita tahu jumlah dia mestilah X tambah Y tambah Z. Tapi sekarang cikgu dah tahu dah nilai dia. Nilai X adalah 22 orang. Nilai Y adalah 35 orang. Dan nilai Z adalah 29 orang. So, apa yang cikgu kena buat? Cikgu kena tambah je lah berapa mana kalkulator cikgu. Tak boleh tengok. Malam-malam dah ni kan. 22 tambah 35 tambah 29. So, jumlah bilangan pelajar tingkatan 1 yang saya ajar adalah 86 orang. Tingkatan 2 pula saya ajar 2 kelas. 2 epsilon dan 2 lambda. Setelah inilah tingkatan 1 saja. Okey. So, maksudnya kat sini apa yang awak kena buat? Awak hanya kena gantikan nilai tu. Sebab nilai tu adalah wakil kepada pemboleh ubah yang kita tak ketahui tu. Okey. Sama macam cikgu cerita yang perjalanan ni tadi. Jarak rumah cikgu. Okey. Sebenarnya jarak rumah cikgu berapa? Adalah X kilometer kan. Okey. Maknanya kalau cikgu pergi balik. Cikgu pergi balik. Cikgu pergi pada rumah. Cikgu pergi balik ke sekolah. Lepas tu, cikgu balik ke rumah. So, cikgu dah lalui berapa X? X dan juga X. Cikgu dah lalui 2X. Faham? Katakanlah nilai X ni sebenarnya rumah cikgu adalah 25 km. Jadi, berapa jauh cikgu dah lalu kat sini? Maknanya cikgu dah lalui adalah 2 kali 25. Faham? Cikgu masukkan 25 kat sini. Maknanya 2 kali 25. So, cikgu dah lalui berapa kilometer? 50 kilometer. Faham tak ni? Ni selingan lah. Okey. Kita tengok contoh. Contoh 3 muka surat 109. So, diberi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Cari nilai 8X tolak 5Y tambah 7. Okey, macam mana nak buat kat sini? Okey, dia kata X kat sini berapa? X kat sini adalah 3 kan? Y kat sini adalah berapa? Y kat sini adalah 2. So, apa awak kena buat? Awak gantikan je lah X dengan 3, Y dengan 2. Macam mana nak buat? Masuk 8 darab 3 tolak 5 darab dengan 2 tambah 7. So, jadi apa? 8 kali 3, 24. Tolak 5 kali 2, 10. Tambah 7. Ingat ya, kurungan ni operasi dia adalah darab. Hubungan dia adalah darab. Jadi, 24 tolak 10 tambah 7 sama dengan 21. Faham kat sini macam nak gantikan nilai? Okey, cuba tengok latih diri. Contoh 4 ni apa? Dalam satu kelas satu ketika pada murid lelaki lah. Mereka sebenarnya pada murid perempuan tulis satu ungkapan. Okey, so contoh 4 ni kan adalah contoh yang soalan favourite lah. Contoh ni adalah contoh 4 ni adalah contoh soalan exam yang biasa keluar. Dia akan bagi awak satu kenyataan. Awak kena cipta ungkapan tu. Lepas tu awak kena selesaikan nilai dia. Okey, tengok kat sini ya. Dalam sebuah kelas, 1/3 daripada murid lelaki ialah kadet remaja sekolah, manakala 9 orang murid perempuan bukan KRS. Tulis satu ungkapan bagi ahli KRS dalam kelas tersebut. B. Jika kelas itu terdiri pada 12 orang murid lelaki dan 16 murid perempuan, hitung jumlah ahli KRS dalam kelas itu. Dia kata 1/3 daripada murid lelaki ialah KRS. Awak tahu tak bilangan pelajar lelaki tu? Tak tahu kan? Lepas tu dia nak jumlah ahli kadet KRS dalam kelas tersebut. Contoh 4 muka surat 109. Jumlah KRS.
maknanya adalah lelaki tambah perempuan. So, dia kata lelaki adalah berapa? 1/3 daripada pelajar lelaki. Daripada lelaki dan juga 9 orang pelajar perempuan. Maknanya kat sini adalah L/3 tambah 9. Ni ungkapan algebra dia. Faham? Oh, kena kreatif sikit. Kena faham situasi tu. Dia nak apa. So, keluarkan ayat matematik tersebut. Okey. Saya silap. Mana kata orang murid? Bukan. Allah. 9 orang murid perempuan bukan. Maknanya kena tolak. 9 orang murid perempuan bukan kaedah majlis sekolah. Maknanya kat sini, katakanlah ni lelaki, ni perempuan kan. Cikgu pandang balik lah. Yang cikgu salah ni. Okey. So, bilangan pelajar lelaki adalah 1/3 tambah 1/3 kali L. Okey, bilangan pelajar perempuan dia, perempuan tolak 9. Sebab dia kata 9 orang bukan jadi bilangan pelajar perempuan tu P. Sebelum ni cikgu cakap katakanlah. Dia kata kan, katakanlah bilangan murid dalam kelas tersebut adalah lelaki tambah perempuan. So, sini lelaki tambah perempuan. So, lelaki 1/3 kali L. Tambah bilangan perempuan tolak 9. Jadi, jumlah dia L/3 tambah P tolak 9. Tapi dalam buku teks dia buat X kan. X/3 tambah Y tolak 9. Kan cikgu kata dia boleh jadi apa-apa saja huruf yang senang. Cikgu buat L ni nak bagi tahu awak ni lelaki, P tu perempuan. Okey. Jadi soalan nombor 2 B tu dia kata jika kelas tu terdiri daripada 12 orang murid lelaki dan 16 murid perempuan. So dia kata L tu adalah 12, P tu adalah 16. Okey, jadi kat sini kita ambil ni L/3 tambah P tolak 9. So, L tu adalah 12/3 tambah P mana? 16 tolak 9. Dapatlah 11 orang. Faham tak? Saya harap sangat awak faham. Tak faham boleh PM balik cikgu yang mana awak tak faham. Okey, buat latih diri 5.1C. Latihan. Buat semua boleh tak? Buat 1, 2, 3 Semua tak payah salin soalan. Okey, dan akhir sekali sebutan dan perkali dalam ungkapan. Saya rasa macam banyak tak? Sebutan perkali dan sebutan. Ni cikgu buat kemudian lah. Saya rasa sampai sini dulu. Sebab benda ni simple je. Nanti cikgu share video lain. Apakah sebutan dan perkali dalam satu ungkapan? Sebutan dah cikgu dah cakap kan? Dalam ungkapan tu ada sebutan. Tapi apa itu perkali? Susahlah pula. Jadi cukuplah sampai di sini. Untuk latihan awak kita tengok balik. Cikgu highlightkan 5.1 highlight. Okey, 5.1C nombor 1, 2, 3 dan juga ni 5.1B. Boleh D dan E saja. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Ada apa-apa boleh PM cikgu. InsyaAllah cikgu akan balas. Cikgu harap awak dapat salin semua nota-nota ni dari mula sampai habis. Cikgu akan cuba screenshot dan share dalam bentuk PDF. Tapi walaupun cikgu share, saya nak awak salin. Jangan print. Okey.
Itu saja. Assalamualaikum. Dan stay home, stay safe di rumah. Itu baik-baik.